Assalamualaikum semua. Baik, Assalamualaikum. Baik, selamat kita bertemu kembali. Sambut dulu ya. Okey. Okey, kita berjumpa kembali ya dalam episod Paint with Hans Style. Sekarang kita dengar apakah pendedahan pelukis Hans tentang penglibatannya serta cabaran-cabaran dalam meniti kejayaan beliau dalam bidang ini. Kita ikuti temu bual bersama pemberita bebas Nur Syahanim bersama beliau. Assalamualaikum para penonton semua. Bersama-sama saya ialah Tuan Haji Nazli Hamzah atau Hans, seorang pelukis yang kian dikenali di Malaysia, terutamanya di negeri Terengganu. Anak kelahiran Kuala Terengganu ini juga dikenali sebagai Cikgu Nazli, seorang guru seni di sekolah dan juga seorang bekas mensyarah seni di institusi pendidikan guru. Jadi, temu ramah saya dengan Encik Hans akan menjelaskan secara ringkas tentang pelibatan dalam dunia seni catatan. Baiklah, kita mulakan sekarang. Assalamualaikum Encik Nazli. Waalaikumsalam. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, boleh Tuan ceritakan sedikit sejarah pelihatan Tuan dalam dunia lukisan? Okey, nama apa? Nama saya Nur Syahani. Nur Syahani ya. Okey. Penglibatan saya di dalam dunia seni ni sebenarnya bermula sejak kecil lagi lah. Sebab masa saya kecil tu saya suka melukis. Hari-hari melukis. Kalau belajar dalam kelas tu, kerja saya ni melukis saja. Jadi bila dah makin lama bersekolah, pergi ke sekolah menengah tu, saya banyak bergiat dalam melukis ya. Masuk pertandingan melukis, wakil sekolah. Jadi boleh dikatakan saya ni sentiasa saja melukis. Mungkin itu je saya pandai melukis ya. Dan saya pun sambung belajar pun dalam bidang seni lukis sampailah saya jadi seorang guru dan saya jadi seorang pensyarah. Okey, juga dalam bidang melukis. Jadi kesimpulannya saya ni melukis sejak kecil lagi, okey, sampailah sekarang, okey, dengan umur saya ni yang dah lanjut ni, saya masih lagi melukis. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya, siapakah yang sebenarnya mendorong Tuan hingga sampai ke tahap ini? Kalau nak kata ibu bapa saya ni, saya tak percayalah dia orang mendorongkan saya, sebab dia orang ni marah saya melukis ya. Dia kata melukis ini tidak membawa apa-apa hasil. Okey, nak makan susah, nak kerja apa dengan melukis. Tapi sebenarnya yang mendorong saya ialah mungkin pada masa itu saya dilingkungi oleh orang-orang yang pandai melukis ya. Okey, macam kawan-kawan saya tu ada yang pandai melukis. Jadi pun kami pun sama-sama melukis. Jadi mungkin salah satu faktornya ialah rakan-rakan. Dan apabila saya bersekolah, yang paling kuat mendorong saya untuk terus melukis ialah guru seni saya lah. Dan saya masih ingat dia, seorang guru seni masa saya sekolah menengah itu, seorang guru Cina ya. Dia menasihatkan saya agar lebih serius dalam bidang seni ni apabila saya keluar sekolah nanti, dan cuba menjadi seorang pelukis yang berjaya. Jadi daripada situlah dia beri saya dorongan, beri saya nasihat ya. Okey, itu saja lebih kurang. Saya mendapat maklumat banyak menyertai banyak pertandingan di dalam negeri Terengganu, terutamanya di luar Terengganu. Bagaimana dengan pameran tersebut? Ya, memang pada peringkat awalnya saya banyak menyertai pertandingan ya, pertandingan melukis, sebab saya melihat apabila kita masuk pertandingan melukis tu, kita akan melihat sejauh mana kemampuan kita, dan di samping itu kita dapat belajar daripada rakan-rakan kita yang memang mahir melukis tu.
dan daripada situlah kita dapat satu ilmu ya, tentang lukisan. Kalau kita tak masuk bertanding ni, kadang-kadang kita tak tahu setakat mana ya, kedudukan kita ni. Di Terengganu ni banyak saya masuk menyertainya ya. Lepas tu, dan juga beberapa pertandingan di luar daripada Terengganu ni, macam saya pernah masuk di Melaka, saya pernah masuk di Perak ya, di Pulau Pinang ya, di KL pun ada, tapi yang banyaknya lah di sini lah. Dan tentang pameran tu, sebenarnya saya banyak menyertai pameran-pameran dia. Setakat ni tidak ada lagi pameran solo, tapi secara berkumpulan melalui persatuan-persatuan pelukis ya, macam persatuan pelukis di Terengganu, di Kelantan ya, dan pameran ini banyak kita buat di Terengganu, dan ada sebahagian tu kita buat di Balai Seni ya, di Balai Seni Negara. Dan Terengganu tu kat mana? Terengganu tu kadang-kadang di hotel ya, lepas tu di Drawbridge. Broadbridge. Lepas tu ada lagi di pesta-pesta pantai ya, pernah kita menyertai pelbagai pameran. Ada lagi? Ada. Okay, boleh Tuan jelaskan mengapa media cap minyak atau oil paint menjadi kegemaran Tuan? Bagaimana dengan media-media lain? Mungkin sebab saya mengenali seseorang itu, dia menggunakan cap minyak bila saya mula nak bergiat ya. Okay? Sebab saya mula serius melukis ni pada awal 80-an dulu ya. Okay? Jadi saya kenal seorang kawan saya tu, dia memang handal cap minyak ya. Saya cukup kagum dengan dia, dan daripada situlah saya cuba ya cari ilmu melaluinya, penggunaan cap minyak. Kalau tak, saya tak tahu. Saya biasa dulu ni start menggunakan cap poster dan watercolor ya. Tapi bila saya kenal cap minyak tu, saya lihat cap minyak ni dia lebih serasi dengan saya lah, sebab kita dapat buat detail ya, lepas tu kita dapat buat hasil yang besar ya. Okay? Jadi bermula daripada situlah sampai sekarang saya memang menggunakan cap minyak sebagai media utama saya. Dan tentang media-media lain macam cat air, akrilik pun ada saya buat juga ya. Okay? Akrilik pun ada, kadang-kadang saya buat benda akrilik. Apa ni, watercolor pun ada. Tapi saya tak berapa serius ya. Macam kalau lihat di belakang saya ni ya, ada medium watercolor pun ada, akrilik pun ada ya. Jadi bila saya serius dalam cat minyak ni sampai sekarang, jadi media lain tu saya macam tak berapa serius lah ya. Tapi saya buat jugalah atas permintaan ya. Ada setengah pelanggan tu dia nak saya lukis gunakan pensel saja, gunakan akrilik, gunakan cat poster pun ada je, cat air. Okey. Ya. Kalau dilihat daripada karya Tuan ni, banyak yang berkisah tentang kehidupan nelayan. Mengapa? Okey. Jadi saya pun tak tahu, sebab saya melihat kehidupan nelayan ini adalah suatu kehidupan golongan orang yang sentiasa tertindas ya, dulu lah ya. Sebab biasa kehidupan mereka ni dikongkong oleh orang tengah dulu ya. Bila dia balik ke laut sampai di pantai tu, orang tengah dah tunggu beli okay? Dan hasil tangkapan itu dijual oleh orang tengah kepada peraih-peraih ikan, dijual di situ, dia sudah dapat untung. Tapi yang paling kaya dan peraih ikan yang jual di pasar, okay? Jadi antara tiga golongan nelayan,
apa ni orang tengah, dan apa ni Tok Peraih ni yang jual ikan di pasar tu, orang yang paling tertindas sekali ialah nelayan. Okay? Dan orang yang paling kaya sekali ialah orang tengah. Jadi saya melihat kehidupan mereka ini perlu didedahkan betapa siksanya mereka berpanas ya, bergelombang laut untuk menangkap ikan ya, tapi hasilnya tidak padan ya. Jadi tambah lagi saya ni banyak membesar di kawasan pantai laut ya. Jadi hari-hari saya melihat mereka pergi ke laut balik, pergi ke laut balik ya, faham? Dan waktu dulu tahun 70-an dulu saya masih lagi ingat ya, perahu nelayan ni dia pergi, dia orang tolak apa ni perahu tu ke laut, dia sadaikan di pantai, dia tolak ke laut, faham? Dia tolak ke laut, lepas tu dia balik pun dia tolak balik. Jadi daripada situlah saya melihat satu keindahan dari segi kehidupan mereka. Betullah banyak saya buat siri seperti otai laut ya, siri marang, batu besut ya, semuanya yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Dan ini adalah karya terbaru saya sedang saya usahakan, okey, belum siap lagi ya. Juga tentang kehidupan nelayan ya. Ada lagi? Ada. Ya, anak-anak tuan macam mana? Adakah mereka mengikut jejak tuan suatu hari nanti? Ataupun sekarang? Anak-anak saya ni boleh dikatakan semua pandai melukis ya. Masa dia sekolah menengah ni saya paksa dia ambil lukisan walaupun dia kelas sains. Alhamdulillah semua dapat A ya. Okay. Adalah 2-3 orang tu yang ada dalam bidang seni ya, faham? Bidang seni tapi bukan macam saya lah. Ada seorang tu yang menggunakan seni digital ya, digital. Yang seorang tu arkitek. Tapi yang lain tu dia boleh melukis. Jadi saya harap berteruslah bila saya tak ada lagi ya. Itulah maknanya saya harap anak-anak saya ni dapatlah menyambung ya usaha-usaha saya ni. Tak tahulah dia orang akan datang lah ya. Okey. Jadi saya tahulah apa yang akan berlaku pada datang. Sebagai seorang pelukis profesional, apakah pengalaman yang paling tidak dapat dilupai? Pengalaman? Pengalaman dia yang paling apa ni, ada 2 benda ya, pengalaman ya. Yang pertama, pengalaman saya ialah yang paling tidak saya lupai. Saya anggap sebagai satu pengalaman pahit lah ya. Okay. Betul. Pengalaman pahit dia ada pengalaman manis. Bang, pengalaman pahit ni ialah saya ingat lagi awal 80-an itu apabila satu pihak nak membeli lukisan saya ni, satu pihak NGO ya. Okay, nak membeli lukisan saya ni, maka saya dah ada harga saya nak jual ya. Masa tu tak silap saya harga dia dalam, saya tak ingat dah berapa ribu ya. Tapi mahal jugalah, dalam 6-7 ribu gitu lah sekeping ya. Tetapi dari penilai dia, dan saya masih ingat lagi penilai dia tu seorang pensyarah UiTM ya. Saya masih ingat bila dia tengok lukisan saya, atas, bawah, kiri, kanan, soalan pertama dia orang keluar, dia tanya saya, cikgu lulusan apa? Saya terkedu sekejap sebab saya tahu masa tu saya tidak ada kelulusan ijazah ya dalam bidang seni, hanya guru biasa saja, guru seni biasa saja ya. Jadi mungkin disebabkan saya cukup rasa terkejut, sedih ya, bila dia menilai lukisan saya tu betul-betul di bawah paras ya, standard dia. Saya tak tahu ya, sebab mungkin dia melihat kelulusan seorang tu nak beli lukisan ya. Jadi bermula daripada situlah saya berikrar untuk sambung belajar, lanjutkan dalam bidang seni ya. Okey, praktik ijazah.
Dan alhamdulillah ya, bila saya keluar saja habis study saya tu selama beberapa tahun, dia macam dah ada satu tahap lukisan saya tu ya, faham? Okey, dia dah macam dah naik satu tahap. Namun sebenarnya itu sebagai satu cabaran ya. Baik, yang paling manis sekali ialah apabila hasil karya kita ini menjadi koleksi orang-orang yang kenamaan ya, terutama sekali pihak-pihak istana ataupun pembesar-pembesar negeri ya, faham? Dan karya saya pun ada beberapa keping jadi koleksi Perdana Menteri Malaysia, okay? Dan juga menteri-menteri lain, menteri besar apa semua ya. Jadi itulah kenangan yang paling manis sekali ya, sebab lukisan kita itu dihargai, terutamanya orang-orang yang berpengaruh ya. Dan yang paling manis juga ialah saya ada beberapa orang koleksi karya saya. Jadi boleh dikatakan saya ni masih mampu melukis ya, masih boleh melukis dan masih boleh menjual karya-karya saya. Okey, seterusnya, adakah kerja melukis ini boleh dijadikan satu career untuk hidup? Maksud saya, sebagai satu sumber pendapatan. Apakah pandangan tuan? Pandangan saya lah ya, kalau nak dijadikan sebagai satu career, kita bergantung 100% ke atas menjual lukisan ni, agak sukarlah sikit ya, sebab di Malaysia sekarang ni pun kita kesedaran seni ni tak macam di seberang laut ya, di overseas ya, okay? Kalau seberang laut tu, di overseas tu pelukis yang berjaya tu dia kaya raya ya. Tapi di Malaysia ni sebenarnya kita sedang menuju ke arah tu. Jadi buat masa sekarang ni agak sukarlah ya. Sebab yang pertama sekali ialah pelukis di Malaysia ni masih lagi sebagai besarnya masih lagi dalam level yang kurang menarik minat pembeli ya. Okay. Dan satu lagi ialah semarak seninya masih lagi kurang dalam kalangan rakyat Malaysia. Apatah lagi yang untuk golongan-golongan yang celak seni, kita masih lagi berkurangan dalam bidang itu. Tapi kita akan menuju ke arah itu. Okay. Siapakah pelukis idola tuan? Pelukis idola saya ni ramai sebenarnya. Ramai ya. Satu. Baik di luar negara, baik dalam negara ya. Okey. Macam dalam kalau di dalam negara ni saya minat dengan karya-karya Latif Muhyiddin ya, Amrul Umar dan beberapa pelukis lain yang sedang meningkat naik ya. Kalau di sebelah overseas ni ramai ya, right? Dan saya banyak belajar daripada mula saya melukis dulu, sebanyak meniru karya-karya mereka, iaitu pelukis seperti Michelangelo, pelukis seperti Leonardo da Vinci, Rembrandt. Jadi tokoh-tokoh itulah yang membentuk saya sebenarnya, faham? Okey, Muhyiddin ya. Sebab saya ingat lagi ya, pelukis kalau dia nak berjaya ni, dia jangan terlalu memikirkan untuk jual. Kalau dia terlalu memikirkan untuk jual, jadi dia akan menemui kegagalan ya. Sebab dia akan melukis bila ada pembeli, dan dia tidak akan melukis kalau tidak ada pembeli. Saya ingat lagi ada sebaca satu buku ya, kata-kata daripada Latif Muhyiddin ya. Kalau kita berfikir
untuk menjual karya dan mendapatkan hasil daripada jualan karya, baik kita jual kacang putih je, lagi senang bagi saya lah. Sebab saya berkarya ni bukan semata-mata untuk jualan. Sebenarnya saya mencari kepuasan. Saya memang gemar melukis, tak laku pun tak apa, okay? Tak ada nak beli pun tak apa. Saya memang melukis. Kerja saya lah melukis. Kalau ibaratnya kalau sebulan tak melukis tu rasa demam, ya, okay? Demam. Masih banyak lukisan kat rumah. Adalah sikit-sikit, Nek. Okay, apakah rutin Tuan setiap hari sebagai seorang pelukis? Okey, dia dulu ada dua rutin. Masa saya bekerja tu, saya melihat saya dikekang oleh masa, ya. Sebab kita siang kita bekerja, ya, kan. Turun pagi balik petang, ya. Turun pagi balik petang, jadi malam je lah. Jadi seolah-olah masa yang atur kita. Okey. Okey. Namun saya tetap melukis lah. Kalau dulu masa tengah sihat dia, saya boleh melukis selepas main syak tu 9 sampai pukul 3 pukul 4 pagi pun saya masih melukis, ya. Tetapi bila saya dah bersara daripada kerja, saya mempunyai banyak masa, ya. Okay? Sebab tu karya-karya saya ni kadang-kadang saya siapkan dalam masa sekeping tu, dalam 3 minggu ataupun sebulan sekeping, ya. Sebab saya banyak masa. Sebab tu perangai saya ni ialah saya tidak akan melukis lebih daripada pukul 12 sampai pukul 1. Pada 12 saya memang dah berhenti, ya. Sebab saya banyak masa. Sebab tambah lagi ialah kita yang atur masa, okay? Kita yang atur masa. Dulu masa yang atur kita, sekarang ni bila saya baca, kita atur masa. Dan satu lagi perangai saya ni ialah, tapi saya rasa jarang ya pelukis ada semangat prinsip macam saya ni. Dia pelukis ni dia tak akan berhenti melukis lagi dia syok melukis, terap. Lagi dia rasa ni bersemangat nak melukis, ya. Tak kira lah pukul berapa. Tapi saya tak. Saya akan berhenti melukis bila saya tengah syok. Tak tahu kenapa? Tanyalah. Kenapa? Sebab kita nak kekalkan momentum, ya, momentum kekuatan melukis tu. Tengah syok melukis kita berhenti. Jadi bila kita bangun pagi besok, momentum tu masih berada, ya. Jadi kalau kita berhenti sebab kita letih, dah lewat, letih, mengantuk apa semua tu, pertama sekali lukisan kita tak cantik. Sebab kita, otak kita dah fikir bantal lah, nak tidur, mengantuk, apa semua. Dan karya pun kita tak jadi menarik, ya, bila kita dah letih. Jadi bila dia tidur, dia bangun esok, dia pun dah letih. Mana masih letih malam tadi dia lewat, ya, baru lewat tu baru letih. Jadi sebab tu saya kata jarang orang ada prinsip macam saya ni, ya. Tengah syok berhenti, tengah syok makan berhenti, selesa tak? Tapi itulah prinsip saya. Akhir sekali, apakah nasihat kepada pelukis-pelukis muda hari ini ataupun yang akan datang? Okey, nasihat saya kepada pelukis baru ni, ya. Kalau nak berjaya kita kena terus berkarya. Cuma jangan fikir dalam fikiran kita ialah karya kita ni untuk kita jual, ya. Okey. Kita berkarya kerana kita suka buat benda tu, dan di samping kita dapat satu terapi untuk minda kita melukis ni. Sebenarnya melukis ni bagusnya untuk terapi kita. Lepas tu saya nasihatkan pada pelukis muda ni, jangan terlalu cepat nak dapatkan sesuatu, ya. Melukis tu jangan nak cepat 2 hari, 3 hari kena siap, ya. Jangan, ya. Kita kena fikirkan kesempurnaan, ya. Kesempurnaan. Kita buat sampai kita berhenti, barulah kita puas hati, barulah kita berhenti. Jangan sebab kita nak cepat siap, nak produce banyak, ya. Dia biasanya orang-orang hebat ni, ya, orang-orang hebat ni dia jarang melukis banyak karya ni.
Kadang-kadang sebulan, 2 bulan sekeping dia keluar. Kadang-kadang setahun tu 2 keping, 3 keping je. Itu hebatnya. Ni kalau lah produce 2 hari satu, 3 hari satu, Allah. Jadi saya nasihatkan agak terus melukis. Kita cari diri kita, identiti kita. Okay? Yang mula nak belajar melukis tu, saya nasihatkan cuba belajar meniru dulu ya, sebab bagi saya meniru adalah satu permulaan proses untuk kita berjaya dalam sini. Kita tiru dulu. Kalau ada karya-karya yang kita syok tengok, suka, kita tiru. Okay? Kita tiru, sebab dari situlah kita dapat explore ya, bagaimana eksperimen warna dia dapat. Ini kenapa warna dia dapat, macam mana bancuan-bancuannya, dan daripada situlah kita akan dapat identiti kita ya. Sebab itulah sebab saya ingat lagi masa dulu pun saya suka meniru karya Leonardo da Vinci, macam Mona Lisa, banyak-banyak lagi karya. Saya suka tiru color dia. Jadi benda tu akan berada dalam kita, tapi lama kelamaan kita akan dapat satu jati diri kita pun, identiti kita sendiri. Tak payah tiru dah. Kita dah ada apa dalam kepala kita, apa yang kita nak, hak kita sendiri. Jadi pada pelukis muda, teruskan menimba ilmu, cari pelbagaikan eksperimen. Okay? Macam saya bekerja, bangun pagi, relax, melukis. Okey, kadang-kadang saya baring dalam studio saya, saya berhenti sembahyang ya, saya melukis balik petang, malam. Okey, melukis, ambil je masa. Lepas tu kadang-kadang saya ambil sebahagian daripada hujung minggu tu, saya keluar untuk cari-cari bahan ya, untuk takat gambar ke, kadang-kadang saya buat sketch ya. Kadang-kadang saya keluar plan air. Biasanya keluar seorang-seorang je plan air. Saya tak suka ramai-ramai ya. Tambah lagi saya pun plan air ni bukan suka sangat sebab tengah panas ya. Lagi hitam kulit. Tak suka. Tak apa. Tapi itulah rutin saya. Jadi kepada pelukis muda tu, cuba dapatkan satu identiti bagi dia. Yes. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih Encik Nazli. Yes. Sekianlah sahaja para pendengar, semoga dengan penjelasan saudara Hans dapatlah kita sama-sama mengambil iktibar dan pelajaran untuk menjadi pelukis yang berjaya seperti beliau. Okey, Sekian, terima kasih.